Al-Fatihah untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga Al-Fatihah kepada diri kita, ibu dan ayah kita, adik-beradik kita, saudara mara kita, jiran tetangga kita, para sahabat kita, para pemimpin kita, guru-guru kita, dan kepada semua orang muslimin muslimat, mukminin mukminat sama ada yang masih hidup ataupun telah meninggal dunia. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. Yang saya hormati oleh semua yang berbahagia, Tuan Pengerusi serta barisan jawatan kuasa masjid yang saya hormati lagi semua yang berbahagia, Tuan Imam, juga Tuan Bilal. Yang saya hormati oleh semua tuan-tuan guru, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, datuk-datuk, datin-datin, ibu-ibu, ayah-ayah, muslimin muslimat, mukminin mukminat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam yang berbahagia ini sama-sama kita telah dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan sebesar-besar nikmat yang barangkali kita tak perasan. Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran, وَمَا خَلَقَتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Tidak aku ciptakan jin dan manusia itu tujuannya apa? Tidak lain tidak bukan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan rahmati Allah, maka akhir zaman ini masjid dan surau juga majlis-majlis ilmu merupakan tempat yang paling selamat sekali pada akhir zaman. Maka rebutlah peluang, ajak isteri, ajak anak-anak, ajak seluruh ahli keluarga, ajak jiran-jiran yang tak datang tu. Pasal dalam kitab ni disebutkan antara pelepasan keuzuran yang dibenarkan bagi seseorang itu tidak menghadiri solat berjemaah, maka dibenarkan untuk tidak hadir dengan berbagai sebab. Antara satu sebabnya ialah amrad. Apa amrad? Seorang lelaki yang memiliki paras rupa yang sangat tampan, maka dia boleh untuk tidak hadir solat berjemaah di masjid. Kerana apa? Dalam suatu sebab, kalau mana dia itu memiliki paras rupa yang terlampau tampan, kalau laluan untuk dia ke masjid itu akan menyebabkan orang-orang perempuan tunggu. Dalam kitab dia sebut. Jadi kalau mana yang tak datang tu mungkin saja dia perasan tampan. Yang ada pada sekarang bukan amrad, bukannya sangat tampan, perasan tampan. Jadi itulah yang disebutkan oleh alim ulama, amrad. Kalau ada di antara kita yang amrad, maka kena usaha ada tak laluan lain. Bukan terus aku ni handsome. Contohnya bukan diri dia yang mengiktiraf handsome. Ya, ini masyarakat di situ. Maka kalau dia lalu di tempat itu akan menyebabkan timbulnya fitnah. Orang perempuan semua tunggu. Ada macam zaman Nabi Yusuf alaihissalam tu kan. Sampai orang macam tu. Kat masjid ni ada tak agak-agak? Contohnya kan, tuan pengurusi jalan, ditunggu semua orang. Jadi itu amrad, sangat tampan, disebutkan dalam kitab, satu keuzuran yang dibenarkan. Jadi tuan rahmati Allah, maka hargailah sebesar-besar nikmat dapat hadir salat berjamaah di masjid dan surau. Jadi tuan rahmati Allah, insya-Allah sebelum mengundurkan pengajian kita, saya nak kongsikan kepada tuan-tuan dua jenis amalan untuk doa dulu sebelum terlupa. Cukup penting. Mana-mana masjid saya dah kongsikan dah. Di sini belum nampaknya. InsyaAllah doa untuk orang yang ada darah tinggi tak sembuh-sembuh. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah boleh amalkanlah. Doa darah tinggi. Darah tinggi dan kencing manis. Ini amalan yang diajarkan oleh alim ulama. Yang pertama, dia boleh buat sepanjang masa.
Tapi bagusnya sebelum tidur baca a'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim ataupun a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kencing manis, darah tinggi. A'udzubillahis samiil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tuan-tuan boleh baca surah Yunus. Surah Yunus ayat 57. Yang ada pen ada kertas boleh tulis. Kalau tak ada yang ada buat handphone boleh type dululah. Surah Yunus ayat 57. Nanti balik boleh buka Quran sebelum tidur baca. Kemudian baca surah Fussilat ayat 44. Jadi kalau ibu-ibu ayah-ayah boleh amalkan. A'udzubillahis samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian baca surah Yunus ayat berapa? Ayat 57. Dan surah Fussilat ayat 44. Maka diamalkan. Nak buat pagi boleh, petang boleh, malam boleh. Bagusnya sebelum tidur jangan lupa untuk buat. Jadi pasal apa? Buat sebelum tidur ni bagus. Kerana kita tidur, kalaulah tuan-tuan tidur dimulakan dengan wuduk, ada zikir dan sebagainya, mustahil dalam tidur tu ada melakukan dosa. Kalau kita pagi seharian kita, mungkin kita akan melakukan dosa. Tapi kalau tidur permulaannya adalah permulaan yang baik, maka tidur kita sampai pagi adalah tidur pahala. Sebab itulah bagus, mustajab amalan ini kalau buat sebelum tidur. Yang keduanya ialah doa untuk gaut. Gaut, tahu gaut? Orang lelaki kan gaut kan? Kalau dah umur 30, 40, 50 mula macam-macam penyakit kan. Antaranya ialah gaut. Kata alim ulama, gunakan garam flex. Garam flex. Bukan garam yang tuan-tuan buat masak cari garam flex. Namanya garam flex. FLAKES flex. Dan rajin-rajin makan kurma duha. Bukan Yusuf Tayyub kurma duha. Pergi kedai kurma, saudagar kurma, saya nak beli kurma duha. Kemudian rawatan sebelum tidur, tuan-tuan ambil ragi 3 ketul. Ragi 3 ketul. Tahu ragi? Ragi 3 ketul. Halia sebesar ibu jari. Halia. Orang lelaki tahu halia? Kadang orang lelaki suruh beli halia, beli kunyit. Kan? Tapi sejak PKP dia dah tahulah. Kan? Halia sebesar ibu jari. Anggaran, jangan terlampau besar nanti panas ibu jari. Kemudian dicampurkan dengan minyak tanah. Sikit saja minyak tanah, secukup rasa. Minyak tanah, jangan minyak petrol. minyak tanah. Lalu ditumbuk sampai sebati. Lalu ambil kain, dibalut pada tempat yang sakit sambil dibacakan surah Al-Fatihah. Habis baca surah Al-Fatihah, ya Allah Tuhanku, dengan berkat amalan ini maka sembuhkanlah sakit gaut aku ini. Ibu-ibu boleh buatlah untuk suaminya yang ada sakit gaut. Lepas ni cergas, boleh daki gunung lah. Bukan sekadar pergi masjid, pergi daki gunung pun boleh. InsyaAllah ini amalan diajarkan oleh alim ulama. Jangan salah guna ramuan tadi. Ragi 3 ketul, kunyit besar mana? Ibu jari, bukan besar penumbuk. Nanti panas. Jadi boleh diamalkan untuk gaut, sakit gaut. Jadi tuan rahmat Allah, itu sedikit sebanyak lah. Sebab saya takut terlupa, saya sebutkan lah. Supaya lepas ni bukan apa, lebih cergas, boleh mudah pergi masjid dan surau. Tuan-tuan rahmat Allah, kita akan sambung pengajian kita dalam panduan imam dan makmum solat berjemaah, muka surat 179. 179. Dan sebelum tidur, sebelum terlupa, jangan sampai tuan-tuan untuk lupa membaca basmalah 21 kali. Ni ibu-ibu, tolong ingatkan suaminya. Basmalah 21 kali. Pasal apa? Kata alim ulama, barang siapa yang membaca basmalah 21 kali sebelum tidur, dia akan terselamat daripada musibah kebakaran. Rumah nak terbakar, sebelum rumahnya terbakar, dia telah dibangunkan, dikejutkan oleh malaikat. Ada kan orang mati rumah terbakar, tak sadar, sampai dah terbakar dia tak sadar, tidur, tahu-tahu geseng. Jadi orang yang membaca basmalah 21 kali sebelum tidur, dia akan terselamat. Katalah baru nak terbakar, baru berasap, dah terbangun dah. Apa bau-bau asap ni? Itu orang baca basmalah 21 kali. Dan orang baca basmalah 21 kali akan terselamat daripada musibah banjir. Maksudnya tengah tidur banjir, air masuk dalam rumah,
tak sadar, tahu-tahu keretanya tenggelam. Kalaulah dia disadarkan, dibangunkan awal, maka sempatlah dia untuk alihkan kereta, alihkan motor, alihkan perabot dan sebagainya. Dan orang yang membaca basmalah 21 kali sebelum tidur, apa manfaatnya? Dia akan terselamat daripada musibah kecurian. Pencuri nak masuk rumah, wali'a'udzubillah, takut pencuri. Sebelum pencuri itu dapat masuk dalam rumah, maka tuan-tuan telah dibangunkan. Buat apa? Buka lampu, ambil wuduk. Maka apa yang pencuri buat? Dia lari kan. Takkanlah kita dah bangun buka lampu, pencuri takut kan? Takkan dia nak masuk juga. Ada orang tak sedar pencuri masuk rumah, sampai orang parang kat depan kan. Keluarkan duit yang kau ada. Alhamdulillah, takut Maka baca basmalah 21 kali sebelum tidur, tuan-tuan akan selamat daripada musibah itu. Dan akan terselamat daripada gangguan syaitan dan sebagainya lah. Orang nak sihir kita, kita bangun. Sebelum syaitan dapat masuk dalam rumah kita, maka tuan-tuan telah dibangunkan. Apa nak buat? Kalau tersadar, ambil wuduk dan buka lampu dan sebagainya, solat sunat dan sebagainya. Jadi kalau kita teruskan tidur, jadi macam-macam lah. Dan barang siapa yang susah tidur, maka hendaklah dia membaca 4 ayat daripada surah Al-Kahfi. Bermula ayat 107, 108, 109, 110. Maka dia akan, bukan susah tidur, maka dia akan dibangunkan pada pukul berapa yang dia mahukan. Susah bangun, maka baca suratul Kahfi ayat 107, 108, 109, 110 sebelum tidur. Maka dia akan dibangunkan pada pukul berapa yang dia nak. Baca suratul Kahfi. Ada banyak amalan yang nak untuk orang yang susah tidur. Kita ni susah tidur malam. Waktu kuliah senang pula tidur, baru duduk. Baru assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus tidur. Ni kita lah. Tak payah baca doa apa-apa pun. Waktu kuliah, terus lentok kan. Tapi kalau malam susah, tengok bola, cool kan, tak tidur-tidur. Nabi ajarkan suruh tidur awal. Kita tidur lambat. Jadi tuan rahmatullah, insya-Allah kita akan sambung muka surat 179. 179 bab masbuk dan mufaraqah. Masbuk, mufaraqah, dia kena mengena dengan siapa? Dengan makmum. Asyik imam je kena kan, kali ni makmum pula. Berkata penyusun I'anah At-Talibin. I'anah At-Talibin tu nama kitab. Nama kitab. Jadi kita ambil penyusun kitab ini, ambil isi daripada I'anah At-Talibin. Juzuk 2 halaman 9 baris 5 daripada bawah. Di antara syarat-syarat sah qudwah. Apa qudwah? Mengikut imam. Tonton ikut imam tu apa? Qudwah. Lepas ni kita gunakan singkatan qudwah. Niat mengikut imam. Waktunya pula ialah semasa takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Namun demikian harus bermakna boleh lah. Harus bagi seseorang yang solat sendiri, solat seorang diri, berniat mengikuti imam ketika ia sedang solat. Ini yang lepas saya sebutkan. Ada seorang hamba Allah ini, dia duduk di saf, katalah saf nombor yang depan sekali, duduk saf depan. Tiba-tiba waktu kuliah azan kan, kadang-kadang kan kita lanjutkan kuliah kan, tak berhenti. Jadi dia pun tak sabar. Apa hal pula ustaz ni tak berhenti-berhenti ni, lambat ni. Maka aku pun solat dahulu. Dia bangun solat isyak. Lambat, dia kata. Aku semayang dulu. Dengan wallahualam, dengan apa-apa sebab sekalipun, dia semayang dulu. Tak sah depan waktu. Jadinya setelah dia takbir Allahu Akbar, dia pun semayang rakaat pertama. Sampai rakaat kedua, tiba-tiba iqamah pula. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kita pun bangun lain semayang. Apa perlu dibuat? Yang lepas saya sebutkan, harus hukumnya dia berjamaah dengan kita tanpa dia memberhentikan dia punya solat. Dia dah sedangkan dia dah rakaat kedua dah. Nampak tak? Nanti kita akan bahaskan. Harus bermakna boleh. Harus bagi seseorang yang solat seorang diri berniat mengikut imam ketika ia sedang solat. Dah solat baru dia niat ikut imam. Maksudnya dia sembahyang dulu sebelum imam. Tadi syarat pertama imam mesti dulu kan. Seseorang yang solat seorang diri berniat mengikut imam ketika ia sedang solat, walaupun rakaat solat kedua-dua mereka itu berlainan. Saya sebutkan tadi, seorang rakaat kedua dia rakaat 4. Sama ada imam rakaat kedua, dia rakaat 4. Tu biasa masbuk kan, kita lambat.
ataupun imam imam rakaat keempat, kita rakaat kedua, ataupun imam rakaat kedua yang makmum pula dah lebih, dah 4 dah. Nanti kita sebut macam mana. Pasal dia dah rakaat kedua baru imam mulakan sembahyang. Harus hukumnya. Seperti imam sudah berada di rakaat keempat sedangkan ia baru berada di rakaat kedua. Ini biasa. Imam dah tahiyat, dah rakaat keempat kan. Pasal dia masbuk, dia rakaat kedua. Ataupun imam baru sahaja masuk ke rakaat kedua. Imam rakaat kedua. Tonton bayangkan apa yang saya cakap. Sedangkan dia sudah berada di rakaat keempat. Makmum rakaat keempat, imam rakaat kedua. Pelik tak? Tak pernah berlaku kan? Pasal kita tak pernah buat. Ini kalau berlaku, ya. Jadi makmum itu sudah sembahyang dulu sebelum imam masuknya. Namun begitu, hukumnya perbuatan itu adalah makruh. Makruh. Yang tuan-tuan bayangkan tadi, makruh. Dan mengakibatkan ia tidak mendapat fadilat berjemaah sekalipun bagi rakaat-rakaat yang selepas ia berniat qudwah tadi, iaitu mengikuti imam. Ini yang pertama. Tetapi sekiranya makmum itu baru sahaja mufarakah dari satu jemaah lain yang imamnya berhadas, imam batal, atau melakukan apa-apa perkara yang membatalkan solat, macam-macam perkara lain membatalkan solat imam, apa perlu dilakukan oleh makmum, maka dalam keadaan begitu tidak makruh baginya berniat mengikuti jemaah yang lain pula. Apabila seorang itu berniat mengikut imam ketika ia sedang solat, maka wajiblah ia mengikuti imam itu. Kemudian sekiranya imam itu selesai dahulu, maka hukum makmum tadi adalah seperti hukum masbuk. Ini biasa. Imam dah habis, kita tak habis. Itu namanya apa? Masbuk. Kita makmum mendapati imam pada beberapa rakaat sekalipun. Kalau mana dia tidak sempat membaca Al-Fatihah, tidak sempat menghabiskan Al-Fatihah pada rakaat pertama, maka dia itu masbuk. Adapun kalau tuan-tuan datang lambat, sembahyang subuh Jumaat, imam baca surah apa rakaat pertama? Surah Sajadah kan, panjangkan. Lalu tuan-tuan datang lambat, apa yang tuan-tuan buat? Terus takbir. Imam dah baca surah Sajadah dah ni, tuan-tuan bertakbir Allahu Akbar, dah lambat dah, tapi sempat habiskan Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, sampai habis waladdallin amin. Baru imam rukuk. Adakah dia masbuk? Tak. Dia bukan masbuk, dia masih muwafiq pada rakaat pertama sebab dia sempat menghabiskan bacaan Al-Fatihah. Adapun yang masbuk, kalau tak sempat habiskan Al-Fatihah, walaupun tuan-tuan datang lambat. Sebab tu ada orang salah faham. Dia kata asal datang lambat saja masbuk. Sempat lagi. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, tetapi sekiranya makmum itu baru sahaja mufarakah daripada satu jemaah lain yang imamnya berhadas atau melakukan apa-apa perkara yang membatalkan solat, maka dalam keadaan begitu tidak makruh baginya berniat mengikut imam yang lain pula. Apabila seorang itu berniat mengikut imam ketika ia sedang solat, maka wajiblah ia mengikuti imam itu. Kemudian sekiranya imam itu selesai dahulu, maka hukum makmum tadi adalah seperti hukum masbuk. Tetapi sekiranya bilangan rakaat makmum sudah sempurna terlebih dahulu, makmum sudah sempurna, dah 4 rakaat, tapi imam baru 2 rakaat. Tuan-tuan dapat bayangkan tak? Kalau tuan-tuan sebagai makmum itu, tuan-tuan sudah 4 rakaat, maksudnya tu sudah tahiyat akhir, imam tahiyat awal. Jadi imam nak bangunkan, apa perlu kita buat? Sedangkan imam masih ada rakaat lain lagi yang mesti disempurnakan, maka lebih afdal bagi makmum, yang lebih afdal, lebih baik bagi makmum menanti imamnya itu di dalam tahiyat akhirnya. Tunggu, jangan ikut bangun pula. Kau tuan-tuan dah 4 rakaat, tuan-tuan bangun jadi berapa rakaat? 5. Apa hukum nambah rakaat? Ini cerita lain pula nanti. Sah ke tidak sah, batal tidak sah, batal ke tidak batal. Jadi tunggu, afdalnya tadi. Maka lebih afdal bagi makmum menanti imamnya itu di dalam tahiyat akhir, supaya ia boleh memberi salam bersama-sama imam. Ini kaedah ni. Katalah satu hari berlaku lah,
Tapi untuk solat fardu. Jangan tuan-tuan sembahyang sunat, sembahyang qabliyah. Tiba-tiba takbir Allahu Akbar. Ustaz kata boleh terus sambung. Aku pun terus sambung sembahyang isyak. Tadi dia sembahyang qabliyah, sembahyang sunat. Tak boleh Itu solat fardu. Tidak boleh menukar solat, dua niat solat dalam satu solat. Tonton satu solat tadi niat untuk solat sunat qabliyah isyak. Kejap lagi lah. Tapi tengah-tengah solat imam pun takbir, dia pun dalam tukar. Tadi sembahyang qabliyah sunat, sekarang aku niat nak sembahyang fardu isyak pula. Masalah. Ini dengar betul-betul jangan lepas ni ada yang buat solat sunat tukar pula solat isyak tengah solat. Untuk solat fardu hanya senya menanti itu afdal. Tunggu tadi ialah afdal, ialah kerana mengekalkan bentuk solat berjamaah. Kerana apa afdal tadi? Kenapa disuruh tunggu? Kenapa tak mufarakah? Nak mufarakah boleh ke tidak? Mufarakah ni harus sama ada apa sekalipun sebabnya. Boleh mufarakah. Tuan-tuan tengah sembahyang, rakaat pertama ke, rakaat kedua ke, rakaat ketiga, rakaat empat, mufarakah boleh. Takbir Allahu Akbar, mufarakah terus, boleh tak? Boleh, sah lagi sembahyang. Cuma perhatian, kalau untuk solat fardu Jumaat yang bilangan jemaahnya ngam-ngam 40 orang, maka kata Imam Ramli, wajib ke atas dia untuk mengekalkan solatnya supaya tak mufarakah. Kan tadi saya katakan boleh mufarakah kan. Untuk rakaat pertama solat Jumaat yang 40 ngam-ngam. Adapun kalau 100 orang tak masalah, seorang mufarakah, ada lagi 99. Tapi kalau mana jemaah itu ngam-ngam 40, seorang mufarakah pada rakaat pertama, maka tinggal 39, semua terjejas, semua batal. Masalah tak masalah? Masalah. Saya pernah solat Jumaat di kampung orang asli semua sembahyang kira dulu. Pak Imam lah. 39 tunggu dulu. Kadang-kadang 40. Kalau 41, 42 was-was. Pasal lepas bersalam tengok tinggal 20. Ada pernah berlaku. Tapi itu tempat-tempat lah, satu tempat. Tapi kat kita ni terhimpun dekat kawasan yang ramai orang solat. Bersyukur sebesar nikmat dapat ramai orang Melayu. Orang Melayu solat. Alhamdulillah, ada tempat orang Melayu, tempat orang elit. Tengok dekat ada satu tempat yang kosong rumah 1.2 juta, masjid sampai berbelas-belas juta. Kan jemaah 5-6 orang. Bersyukurlah tuan-tuan dapat tempat yang sebesar-besar nikmat. Makin ramai orang solat, makin kurang sebenarnya musibah. Percayalah. Tapi kita sekarang tukar, datang ramai-ramai ni, tak ikut SOP nanti jangkitan. Sebenarnya makin ramai yang solat, makin ramai yang khusyuk, makin ramai berdoa, jauh musibah. Dalam Quran disebut dah, segala musibah ini berlaku sebab dosa yang kamu lakukan. Jadi doalah, jangan kita sekadar sembahyang Allahu Akbar. Tak apa, tadi bini aku suruh solat, aku pun pergi masjid sembahyang, sekadar takbir Allahu Akbar baca biasa. Cuba takbir Allahu Akbar, takbir itu. Waktu doa tu jangan kita doa pun alah. Macam mana nak makbul kan? Allahumma inna na'udzubika minal barasi wal jununi wal juzami wa min sayyi'il asqam. Doa. Kalau kita hayati doa itu, amin. Ini amin pun tidak kadang-kadang kan. Bisalam buka Facebook. Macam mana? Kan? Apa-apalah yang berlaku. Ini sebenarnya musibah. Jadi kalau tuan-tuan hayati dengan takbir itu pun dapat sempurnakan. Jadi tuan-tuan rahmat Allah, kita berbalik kepada yang tadi hanya senya menanti itu adalah afdal kerana apa? Mengekalkan bentuk solat berjamaah, dan kerana kita juga dilarang keluar daripada ibadah. Ada orang takbir Allahu Akbar sembahyang ni kan, berhentilah kan, berhenti. Apa nak berhenti? Lepas tu sembahyang Allahu Akbar kan. Ada orang dah takbir,
Allah Akbar semayang baca Fatihah, tak betul Fatihah aku. Berhenti lah, takbir balik. Sebenarnya dilarang berhenti kecuali tuan-tuan tak takbir lah, tiba-tiba datang diri terus baca Fatihah. Sebab tu dia ajar kita rukun solat ada 13. Siapa yang nak pegang modal Al-Quran saja tak nak ikut alim ulama? Ada Quran ada tak rukun solat 13? Tak ada. Siapa yang karang tu? Alim ulama, berpandukan apa yang mereka faham. Sallu kama ra'aitumuni usalli, solatlah kamu seperti mana kamu melihat aku solat. Tuan-tuan lihat tak Nabi solat? Kita tidak melihat Nabi solat. Yang melihat Nabi solat siapa? Para sahabat. Lalu diperhatikan para sahabat solat oleh tabi'in, lalu diperhatikan oleh tabi'in, terus sampai alim ulama di karang kitab. Oh, rukun solat ada 13, kita ikutlah. Kalau tuan-tuan kita tak faham Al-Quran. Disebutkan tadi. Okey, tuan-tuan lihat pada yang ada kitab yang bawah sekali tu, nampak tak nota kaki kecil tu? Kenapa ada nombor 1? Nombor 1 tu ialah pada perenggan ketiga, pada perkataan tetapi sekiranya makmum itu baru sahaja mufarakah daripada solat jemaah lain, imamnya berhadas atau melakukan apa-apa perkara yang membatalkan solat. Imam ni kita nampak apa perkara yang membatalkan solat? Kan kita sebut yang lepas, kat baju imam ada najis, tuan-tuan nampak kat belakang. Kalau tuan-tuan terus ikut, maka apa yang berlaku? Maka batallah solatnya. Tuan-tuan dah sedar solat imam batal. Tuan-tuan sedar, nampak imam ni batal solat. Dengan apa sekali sebab? Saya buat sebagai contoh, saya letakkan contoh-contoh pada pakaian dia ada najis. Ada najis. Batal tak batal? Batal. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Ada dua pilihan. Sama ada nak mufaraqah, keluar daripada imam jemaah. Keluar macam ni tidak luput 27 darjat bersebab. Adapun yang kalau tidak bersebab, macam saya sebutkan tadi, saja Allahu Akbar, hari ni aku nak mufarakah, kan ada sebab tak? Tak ada sebab, maka luput 27 darjat. Tapi kalau bersebab, tuan-tuan keluar jemaah bersebab, sama ada macam saya sebutkan tadi, ada imam terbatal ataupun tuan-tuan yang terbatal terkentut nak pergi ambil wuduk, datang-datang dah habis jemaah, tak luput 27, dapat juga. Apa sekali sebab? Kalau bersebab yang betul, maka tidak luput 27 darjat. Tapi dalam hal ini, tuan-tuan nampak najis pada pakaian imam, tuan-tuan menyedari solat imam itu batal, atau nampak taik cicak pada kaki dia, yang lepas kita sebutkan macam mana najis itu dimaafkan ataupun tak dimaafkan, besar ke kecil. Yang saya sebutkan, ada saya baca dalam satu kitab, dia kata kalau najis itu kering, kalau basah dah sah-sah najis dah, kalau kering tak cicak kering. Kalau lebih besar daripada duit 5 sen, maka dia najis, batal. Jadi ada ulama sebutkan duit 20 sen, ada 5 sen, saya ambil kira 5 sen, maka dia batal. Dua pilihan, sama ada tuan-tuan nak mufarakah ataupun pelajaran kita yang sebelum ni ialah al-istikhlaf. Harus istikhlaf, apa hukumnya? Harus. Maka orang VVIP belakang ni, sejadah ni kan apa? Khalifah. Ni khalifah, tuan-tuan ingat sampai bila? Yang duduk sejadah ni khalifah. Lalu khalifah ke hadapan, langkah ke hadapan. Harus dia melangkah ke hadapan. Sebab itulah bagus. Kalau kita ni di sini nak melangkah ke hadapan, mestilah yang sebelah kiri lah. Sebab sini ada rehal, sebab tu ada tempat kan, sejadah imam ni susun, kiri ada rehal, kanan ada rehal. Kalau ada istikhlaf nak berdiri kat mana? Kan? Takkan nak berdiri atas rehal. Kita kena fikirkan. Jadi boleh sebelah kanan boleh letak, sana boleh letak, tapi janganlah terlampau banyak kadang-kadang kan. Satu cukup lah ni kadang-kadang kan. Kiri kanan tu jangan terlampau banyak, aduh keliling kan. Jadi ke hadapan. Tapi kalau saya lah, saya pernah berlaku, saya tidak ke hadapan, nampak imam batal, tapi saya mufarakah. Berbalik sama ada imam itu ada ilmu tentang istikhlaf ataupun tidak. Kita kenal lah. Katalah tempat-tempat yang biasa-biasa kan. Kalau sini alhamdulillah warak semua orang. Kalau kat sini berlaku ada jemaah ke hadapan sebelah imam,
maka tahulah imam itu istikhlaf. Tapi kalau tempat yang imam itu tidak tahu, tengah sembahyang ni tiba-tiba orang ke sebelah, apa berlaku ni? Imam tu dibenarkan menoleh. Apa hal pula Cik Isam ni pergi sebelah aku ni kan? Apa hal pula pengusi ni tiba-tiba pergi sebelah aku? Nak bergaduh ke apa ni? Kalau tuan-tuan sebagai imam lah, orang ke sebelah, itu maksudnya dia nak istikhlaf. Tak payah pening, apa perlu buat? Keluarlah daripada jemaah. Tapi kalau imam itu adalah imam yang dia pun tak tahu istikhlaf tu apa kan, kita pergi sebelah dia pun dia buat tak tahu, maka kalau saya mengambil kira sebagai melakukan hukum mufaraqah. Mufaraqah ni tuan-tuan pegang sampai bila-bila ni. Jadi kalau adalah orang ke hadapan, maka yang belakang ni harus hukumnya dia mengikut yang baru tu. Disebutkan tadi iaitu muka surat 180, iaitu tidak mendapat fadilat jemaah. Namun begitu ia tetap disunatkan menanti kerana mengekalkan ikatan solatnya dengan solat imam. Seolah-olah penantiannya afdal kerana menyayangi kelebihan itu hanya dengan ikatan itu. Ikatan apa? Qudwah tadi. Penantiannya afdal kerana mengiringi. Ini tersebut ini. Okey, harus bermakna boleh. Ada orang harus ni maksudnya boleh. Ada orang kita ngajar harus. Setelah beberapa tahun, Ustaz, harus tu apa? Allah, dah tahu pula harus. Sumber hukum ada wajib, sunat, harus, makruh. Harus bagi makmum, yakni boleh bagi makmum niat mufaraqah dengan imam tanpa ada apa-apa keuzurannya saya sebut tadi. Tanpa apa-apa keuzuran. Takbir dia terus nak mufaraqah. Kecuali pada solat fardu Jumaat yang orangnya ngam-ngam 40 orang pada rakaat pertama. Adapun rakaat kedua, katalah Jumaat minggu ni, rakaat kedua tuan-tuan semua nak mufaraqah. Ada menjejaskan tak? Tidak menjejaskan. Sebab yang wajib solat berjemaah solat Jumaat itu hanya pada rakaat pertama. Adapun pada rakaat kedua sudah tidak wajib berjemaah. Kalau semua sekalipun mufaraqah, maka sah solat Jumaat pada hari itu. Tapi perlu saya sebutkan berbalik kepada yang tadi. Kalau tuan-tuan suka-suka nak mufaraqah tanpa apa-apa keuzuran, luput tak 27? Luput. Tapi kalau ada sebab ataupun imam terbatal pada rakaat kedua, tak payah pening-pening dah. Macam mana kita pening. Untuk rakaat kedua sudah tidak wajib berjamaah untuk solat fardu Jumaat. Tapi yang pening tadi kalau kita kena fikirkanlah, kalau ngam-ngam 40 orang pada rakaat pertama lah tadi. Harus bagi makmum niat mufaraqah daripada imam tanpa ada apa-apa keuzuran. Namun demikian hukumnya adalah makruh. Dan seterusnya mengakibatkan terluputnya fadilat berjemaah yang 27 darjat tadi. Walau bagaimanapun keharusan ini akan terluput sekiranya seorang itu sedang menunaikan solat Jumaat di rakaat pertama. Kerana rakaat pertama wajib bagi dia solat Jumaat berjemaah. Dan bilangan ahli Jumaat di situ ketika itu hanya 40 orang sahaja. Ini adalah kerana berjemaah pada rakaat pertama Jumaat, dan bilangan 40 orang itu merupakan sebahagian daripada syarat sah solat Jumaat itu sendiri. Jadi kena perhatikanlah, kalau boleh ramailah. Tapi Ustaz, ada orang tanya, yang lepas solat Jumaat ada berapa orang? Mula-mula PKP tu kan. Itu sebenarnya soalan tu sampai sekarang tak habis-habis. Ni sembahyang jarak ni, dekat Selangor ada masjid dah tutup kan kat Malaysia kan, negeri. Masjid Selangor Selangor dah tutup. Yang peliknya Gegar Baganza kat Selangor tak tutup pula. Gegar Baganza sembahyang disuruh jarak 1 meter. Wah, lagi jauh lagi bagus. Gegar Baganza duduk rapat. Pelik. Adalah lepas saya tertengok juga balik kuliah, dia buka TV, ada Gegar Baganza. Tengok secara langsung pakai mask. Ini mesti PKP, bukan ulangan punya ni. Tak tutup Gegar Baganza. Sembayang imam disuruh pakai mask.
Penyanyi pun nyanyi tak pakai mask pula. Dia kata jangan risau, bacaan tak terganggu. Tapi bila dia nyanyi nganga-nganga tu, pakai mask, dia kata terganggu pula. Ini masalah akhir zaman. Tapi bukan salah orang masjid, bukan salah masjid ditutup. Memang dah difatwakan, mereka dah berbincang. Betul lah tu. Yang salahnya tu lah mereka yang tak nak tutup untuk nyanyi-nyanyi tu. Kadang-kadang pas salam kan, semayang jarak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gini. Keluar sana, salam. Tadi dalam masjid tak boleh salam, kat luar boleh salam. Kita tak faham konsep kan. Nak salam lah, tapi kita kena perbanyakkan sanitizer. Pas salam cuci. Bukan saya menggalakkan salam, tapi bagi orang yang nak salam kan, kadang boleh buat gaduh. Nak salam ni, dia tak nak salam, dia gini. Apa gini-gini, penumbuk nak. Ada. Jadi apa perlu tindakan kita buat? Kalau dah tersalam lah, sanitizer lah. Kita pun tak tahu siapa kita ada penyakit ke, orang ada penyakit ke. Tapi mudah-mudahan kat sini semua tak ada penyakit. Sekarang kan ada application kan, yang baru tu kan, boleh cek pula COVID. Buka pergi kedai, oh sini tak ada COVID, boleh salam. Jadi itu macam-macam lah. Jadi bab salam menyalam ni bergantunglah tuan-tuan, pandai-pandai jaga diri lah kan. Jadi bab solat, macam yang saya katakan, sesuatu yang haram pun boleh jadi harus ketika darurat, apatah lagi yang makruh. Makruh. Tapi kat rumah tak payah nak berjarak. Tapi ada tempat mula-mula PKP tu, bila mana jarak, depan imam sutrah pun dijarakkan. Sutrah bukannya ada COVID pun, yang lepas lah. Jadi walaupun macam mana sekalipun, harus hukum kita, sunnah kita kena kekalkan lah. Walaupun berjarak, tetap dituntut kita untuk meratakan tumit. Ni tuan-tuan kena confirmkan ni, sama ada nak ikut garisan depan ke garisan belakang. Pasal sejadahnya yang ratanya dekat sah depan. Kena confirmkan lah. Sebab tu sebagai imam kita sebelum solat, teruskan saf, pastikan tumit itu pada tempatnya. Pasal yang dinilai saf ialah pada tumit. Tak kisahlah kat rumah ke apa sembahyang, tumit. Tumit. Bukan pada tempat sujud depan. Dan sebaik-baik tempat sujud ialah tidak bercorak. Kita punya banyak corak, tapi alhamdulillah tempat imam ada pakai kain putih. Akan datang kalau dia boleh fikirkan tempat sujud kan, ada kain putih. Sunnah hukumnya. Dan direnjis air. Maghrib dulu datang, yang datang awal renjis. Sunnah. Dulu ada buat, sekarang tak ada buat. Kalau datang ni kan, kita renjis air, orang tengok, apa hal pula tu, nak ada guna-guna ke ni. Kita dah salah faham, padahal dia yang gendeng, tak tahu kan. Ni jadi dia letakkan kain putih tu kat rumah kalau ada. Kalau tuan-tuan terjumpalah kat kedai sejadah yang warna plain, tak ada corak, tolonglah beli. Kalau ada duit tu tolong beli. Itu bagus. Mengelak daripada perkara makruh. Tapi kita sejadah sekarang makin bercorak makin mahal. Sebenarnya yang tidak bercorak itulah yang mahal dia punya pahalanya. Jadi kena usahakan kalau terjumpa. Azan pukul apa? 82 minit. Tu cepat, macam cepat. Pukul berapa? Dah isyak? Belum? Macam dah tu. Oh dah 1 minit. Baik, sikit lagi. Dan bilangan ahli Jumaat di situ ketika itu hanya 40 orang saja. Ini adalah kerana berjemaah pada rakaat pertama Jumaat, dan bilangan 40 orang itu merupakan sebahagian daripada syarat sah solat Jumaat itu sendiri. Kita beri laluan sebentar kepada lowongan azan insya-Allah. Kemudian kita akan habiskan muka surat 180 ni insya-Allah. Wallahu a'lam.
Tuan-tuan yang rahmati Allah, yang saya sukanya solat di Masjid Raudhatul Jannah ni, Dhamajaya ni, sini speakernya kuat. Kalau azan semua dengar. Ingat semakin kuat mubaligh itu alat penyampai. Semakin ramai yang mendengar, di akhirat nanti makin ramailah yang menjadi saksi. Aku dengar azan ya Allah, aku dengar azan. Jadi saksi. Siapa yang uruskan speaker ni kuat, dulu pasang, dia dapat sahamnya. Siapa yang azan, dapat sahamnya. Siapa jadi imam, aku saksikan yang dia itu jadi imam. Ni kalau kuliah ni semua dengar satu Dhamajaya, semua jadi saksi nanti. Tapi kalau digunakan untuk perkara yang tak baiklah kita dapat saham. Jadi kalau nak tanya, mubaligh ni, mubaligh alat penyampai pada akhir zaman ni, bagus kuat ke perlahan? Bagusnya kuat. Makin ramai yang mendengar, makin ramai yang menjadi saksi. Dan rumah yang jelas dengar laungan azan, ia menghasilkan udara yang sangat baik. Ini kajian para alim ulama. Maka orang yang rumahnya jelas masuk laungan azan, orangnya insya-Allah akan sihat-sihat akal fikirannya, sihat daripada fikirannya bukan-bukan. Jadi sehebat mana pun rumah kita, kalau boleh jangan sampai tak dengar azan. Kedap sangat kan, azan pun tak dengar. Jadi kalau boleh dengar azan, insya-Allah. Jadi tuan rahmati Allah, kita sambung ni sikit. Ini berarti, perenggan kedua, ini berarti sekiranya suasana menepati kedua-dua ciri tadi, maka pada waktu itu salah seorang daripada ahli Jumaat itu tidak boleh sesuka hati mufarakah, macam saya sebutkan tadi, 40 ngam-ngam, kerana ianya akan mengakibatkan batalnya solat semua ahli Jumaat. Tetapi sekiranya bilangan ahli Jumaat melebihi 40 orang dan ia mufarakah di rakaat pertama, maka solat Jumaatnya sahaja yang tidak sah, dia sahaja mufarakah, tapi yang lain tidak jejas pasal lebih daripada 40 orang. Solat ahli Jumaat yang lain tetap tidak terkesan. Sekiranya ia mufarakah pada rakaat kedua, maka sahlah Jumaatnya, tak ada masalah walaupun 40 orang saja. Tapi kalau awal-awal solat memang kurang daripada 40, dah awal-awal tak sah. Di dalam kitab Nihayatul Muhtaj, Imam Ramli, Al-Imam Ramli mengatakan sekiranya susulan daripada keluarnya ia daripada jemaah itu mengakibatkan rosaknya jemaah itu dan kita mengatakan ianya fardu kifayah, maka pada waktu itu menjadi kewajipan bagi orang tidak mufarakah, macam saya sebutkan tadi, yang 40 orang. Maka kata Imam Ramli, wajib semua jangan mufarakah. Kerana fardu kifayah itu sekiranya tertuju atau tertentu kepada seseorang, maka perkara itu menjadi fardu ain ke atasnya. Jadi nama Imam Ramli ni ulama yang cukup besar. Kalau buka-buka bab solat ni, Imam Ramli, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, jadi Imam Nawawi, banyaklah. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah cukup sekadar tu. Tadi doa tu saya dah PDF kan, saya dah sendkan pada Encik Isyam. Nanti Encik Isyam bolehlah panjangkan kepada sahabat-sahabat yang lain. InsyaAllah bolehlah. Lepas ni dah sihat kuat. Banyak doa ni. Saya dapat kitab ni ada orang hadiahkan doa. Akan datang saya akan PDF-kan, kongsikan doa penyakit ahmar. Barang siapa yang membaca doa itu walau sekali seumur hidup, maka dia tidak akan terkena penyakit stroke sampai dia mati. Nanti tuan-tuan semua kena baca. Doanya sangat panjang. Nanti tuan-tuan semua kena baca. Sekali semua hidup cukup lah. Tapi kalau baca banyak kali lagi bagus. Doa angin ahmar tu cukup bagus. Jadi tuan-tuan rahmati Allah, insya-Allah akan datang kita sambung muka surat 181. InsyaAllah yang baik dan buruk itu datang daripada Allah SWT sekalian dari saya sendiri. Saya mohon untuk kerana anda silap kata. Aku qauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi hidayah wat taufiq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.